Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang anak murid sekalian. Okey, kita mulakan kelas kita dengan doa belajar dulu supaya kelas kita diberkati oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua sihat tak ni? Okey, bagus. Cikgu pun sihat juga. Tak pasal cikgu dah. Lepas tu, cikgu nak tanya. Okey, semua tahu tak isu semasa yang berlaku dekat negara kita sekarang? Kita tahu negara kita walaupun negara orang lain semua menghadapi masalah COVID-19 ataupun digelar sebagai coronavirus. So benda ni masa dekat Malaysia sekarang kes semakin meningkat. Jadi nasihat cikgu pada kamu semua, tolonglah jaga kesihatan, jaga SOP, jangan pergi mana-mana. Kalau boleh duduk rumah saja. Kalau penting sangat barulah keluar, tu pun keluar dengan ayah ke. Jangan kamu keluar ramai-ramai. Jangan pula kamu pergi lepak dekat mall ke dekat mana-mana. So benda tu adalah perkara yang tidak baiklah. Kita perlu elakkan untuk kita sama-sama menghadapi masalah coronavirus ni. Satu lagi, maybe kamu semua tak tahu, tapi cikgu nak ceritalah sedikit kan isu semasa yang cikgu tahu. Okay, daripada Palestin. Kita tahu Palestin sekarang diserang oleh Israel kan. Jadi kita sebagai umat Islam kita kena bantu. Walaupun kita bukan walaupun kita daripada agama lain, kita kena bantu juga mereka sebab kita anggap ni sebagai humanity. So kita kena spread awareness kepada semua rakyat, semua manusia supaya tahu benda yang sebenar, supaya mereka dapat bantu. Contoh perkara yang dapat bantu, contoh mereka boleh bagi derma dekat para Palestin sebab negara mereka sedang dibom dan mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, makanan pun tak mencukupi. So kita yang sedang berada di Malaysia dengan aman ni, kita bantulah sedikit kalau kita dapat bantu. Kamu boleh minta tolong daripada ibu ayah kamu. So kamu ceritalah dekat adik-adik kamu. So lagi satu, cikgu tahu kamu semua kan ada social media kan. Social media tu seperti betul Instagram, Twitter, WhatsApp. So kalau kamu buka tu tanpa buat apa-apa selain belajar, kamu boleh juga spread awareness tu, macam tulis hashtag Save Palestine ke hashtag jaga SOP. Okay, siapa ingat minggu lepas kita belajar bab apa? Bab 3. Okay, pandai. Okay, hari ni kita akan belajar bab 4 pula, iaitu buku catatan pertama. Dalam buku catatan pertama, dia terbahagi pada beberapa bahagian dan salah satunya ialah journal khas. Okay. Maaf. Journal khas. Okay. Tujuan journal khas adalah untuk merekodkan urus niaga bagi sesuatu perkara yang berlaku dalam perniagaan. Okay, maksud dia apa? Maksud dia, contohlah kedai runcit. Kedai runcit kan ada banyak, dia jual banyak barang. Contoh tepung, beras, susu dan sebagainya. Jadi setiap barang yang kedai runcit tu ada, bukan semua sama satu pembekal. So untuk memudahkan para peniaga untuk mengisi mereka punya data, maklumat, so mereka akan lakukan journal khas, melakukan journal untuk merekodkan segala urus niaga yang berlaku dalam perniagaan mereka. So sebab itulah journal khas ni wujud untuk membantu para peniaga dan merekodkan urus niaga mereka. Okay, sampai di situ semua faham kan? Okay, kita sambung. Seterusnya, okay, dalam journal khas ada berapa jenis? Okay, siapa nak jawab? Okay, Aiman. Berapa jenis? 6. Okay. Iaitu yang pertama ialah jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai ataupun jurnal pembayaran tunai. So ada 6 jenis jurnal khas yang berlaku dalam sesuatu perniagaan. Okey. Jurnal khas ni, fungsi dia untuk apa? Yang pertama ialah merekodkan belian barang, niaga dan perkhidmatan secara kredit. Secara kredit tu maksud dia secara hutang. So yang mana peniaga yang hutang,
mereka akan ada dokumen dan para peniaga akan rekod dalam jurnal belian. Yang kedua, jenis dokumen yang kita boleh lihat adalah melalui invoice asal. Invoice asal ni pembeli akan menerima invoice asal daripada pembekal. So, invoice asal ni merupakan dokumen sumber bagi penyediaan jurnal belian. Yang ketiga adalah nota debit asal. Okay. Dokumen nota debit asal ni akan berlaku apabila kesilapan harga berlaku. Contoh macam terkurang cas daripada harga sebenar invoice. So, maka dia kena buat dokumen yang baru iaitu nota debit asal. So, dalam nota debit asal pun akan direkodkan dalam jurnal belian. Okay, itu jurnal belian. Yang kedua adalah jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan belian ni kita merekodkan pulangan belian barang niaga kepada pembekal. So, contoh kenapa kita nak pulangkan barang niaga yang kita beli itu kepada pembekal? Sebab dia contoh barang tu rosak. Contoh kalau kita beli susu tiba-tiba expired. So, dia dikirakan sebagai barang rosak. Jadi, selain barang rosak, kesilapan saiz. Contoh kita dah beli dah saiz 7. Tapi kasut yang kita nak order tu saiz 8. Tapi dia hantar saiz 7. Jadi, kita boleh pulang kembali dan kita akan rekodkan dalam jurnal pulangan belian. So, dokumen yang kita boleh rujuk untuk buat jurnal pulangan belian adalah nota kredit asal. Okay, fahamkan semua takat tu? Okey, bagus. Seterusnya kita sambung. Jadi kita belajar jurnal belian, jurnal pulangan belian. Okey, dua tu. Sekarang kita sambung dengan jurnal jualan pula dan jurnal pulangan jualan. Okey, jurnal jualan ni dia sama juga dengan jurnal belian, tapi dia lain sikit. Berbeza dia, jurnal belian ni kita rekod belian kita secara kredit. Kalau jualan, kita rekod jualan barang niaga kita yang berlaku secara kredit. So yang ni contohlah, kita jual barang kita, orang beli, lepas tu orang tu tak bayar lagi. So itulah dikira perkhidmatan kredit, dia hutang kat kita. Jadi dokumen yang kita boleh lihat adalah invoice salinan. Okay, selain itu apabila berlaku kesilapan seperti yang jurnal belian tadi kan berlaku kesilapan. Yang ni jurnal jualan pun kalau ada kesilapan, contohnya kesilapan terkurang charge. Jadi, kita boleh ambil dokumen daripada nota debit salinan. Kita jangan confuse asal dengan salinan. Benda ni kita kena alert sikit. Cikgu tak nak kamu confuse antara asal dan salinan dan sila ambil. So, nanti macam careless dalam exam kan. So, ambil perhatian sikit untuk asal dan salinan ni. Untuk kita dapat bezakan kita rekod tu dalam jurnal belian ataupun jurnal jualan. So, kalau salinan, jurnal jualan. Kalau asal, jurnal belian. Faham kan? Okey, dan itulah. Seterusnya adalah jurnal pulangan jualan. Jurnal pulangan jualan ni kita merekodkan pulangan barang niaga daripada pembeli. Contoh, kita jual barang. Tapi customer dapat barang kita tu, contoh dia terdapat barang yang rosak, dia datang ke kedai kita. Kita jual makanan. Okay, contoh lain lah, contoh lagi senang. Okay, kita ambil kesilapan saiz. Kita jual baju. Contoh kat pasal kita jual baju and then customer tu beli, dia tengok dia dapat saiz yang salah. So, dia boleh datang balik tukar dengan saiz yang betul dan kita kena rekodkan pulangan jualan tu sebagai dalam jurnal pulangan jualan dan kita kena rujuk benda tu sebagai nota kredit salinan. So kalau jurnal pulangan belian tadi nota kredit asal. So beza belian dengan jualan. Belian asal, jualan ni kita pakai salinan. Tu je. Kena ingat yang tu. Okay, seterusnya jurnal yang kelima, jurnal penerimaan tunai. Jurnal penerimaan tunai ni kita rekodkan semua penerimaan tunai dan cek. Kalau jurnal yang terakhir adalah jurnal pembayaran tunai. Pembayaran tunai ni kita rekod segala pembayaran tunai dan cek yang kita lakukan dalam perniagaan kita. So, 6 ni kamu semua kena ingat sebab nanti tak nak cikgu tak nak kamu confuse nak yang ni masuk jurnal mana, ni masuk jurnal mana. So, benda fungsi ni kita kena tahu dulu sebelum kita buat jurnal tu.
Okay, tadi semua faham kan apa cikgu ajar tadi? Kalau tak faham, kamu boleh tanya. Kamu yang diam je. Lagi cikgu tak tahu yang mana faham, yang mana tak faham. Boleh? Okay. Kali ni, cikgu nak kamu lagi fokus. Siapa betul cikgu bagi hadiah. Nanti cikgu bagi hadiah kelas seterusnya. Sebab hari ni cikgu lupa nak bawa hadiah. So, kelas seterusnya cikgu bagi siapa yang boleh jawab. Siapa yang fokus. Saya cikgu tanya balik soalan. Okay, semua ready? Kita sambung pula yang kedua. Perkara yang kedua adalah format jurnal khas. Okay, dalam jurnal khas tadi ada berapa? Okay, pandailah. Pandai, so pandai. Okay, yang pertama adalah jurnal belian. Yang ni kamu boleh rujuk muka surat. Kejap Okay, muka surat 105 dengan 106. Tapi sekarang jurnal belian dan jurnal jualan kat dalam muka surat 105. Okay, yang mana maaflah dek kecil sikit sebab tak muat. So, kamu yang belakang sekali bolehlah buka buku teks. Memang kamu buku teks. Bolehlah kamu tengok dengan lebih mendalam. Kamu kena fokus, okay? Jangan bagi cikgu ajar sorang-sorang. So, yang pertama adalah jurnal belian. Okay, dan dia cuma dalam contoh ni dia bagi 2 je lah. So nanti kamu boleh tahu kat sini kalau ada lagi dokumen yang ketiga. Oh, sebelum tu kita tengok tarikh dulu. Tarikh dia 28 Mei 2016. So kita tulis kat sini 28 Mei. Kat atas ni ubah dah 16. Yang ni contoh je. So, lagi kat dalam tu. Okay, yang belah tadi kan salinan belah kiri kan. Kalau belah kanan tu adalah nombor dokumen. So nombor dokumen tu kita tulis kat dalam ni lah. Kat dalam nombor 5 tu. Lepas tu jumlah dia berapa? 180. So tulis 180. Okay, sama juga dengan jurnal jualan. Okay, ada lagi satu. Yang ni kamu kena tulis dekat bucu je sekali. Contoh kalau ada jurnal belian kedua JB2. Tapi yang ni ada satu je JB1. Yang keempat, jurnal pulangan jualan. Yang ni cikgu lupa beritahu. Ni kita tulis JPB1. Okay, jurnal pulangan jualan. Jurnal pulangan jualan sama juga format dia. Kalau kamu kena pastikan lah. Ni first time ni mestilah kamu macam tak ingat lagi nak letak apa kat kolom-kolom ni. So, nanti bila kita dah buat banyak kali latihan, nanti cikgu bagi latihan kamu. So, kamu buat banyak. Nanti kamu pejam mata pun dah boleh tulis. Senang je buat benda ni. So, yang ni adalah tarikh, butir. Sama juga folio, nombor dokumen, jumlah. Okay, yang beza dia kat sini. Yang ni jurnal pelanggan jualan. Jadi kita masuk ke akaun pelanggan jualan belah debit. Jumlah dia, total jumlah dia. Okay. Hai, yang kat belakang tu kenapa sembang diorang? Sekejap cikgu suruh kamu ulang. Kamu tak ingat macam mana nak ulang. Sebab fokus kat sini. Okay, tak apalah. Sebabkan kawan kamu tengah biasalah ralik, kita belajar banyak, so mestilah lupa macam biasalah ralik kan, so tak apa cikgu ulang sikit lagi. Cikgu ulang balik jurnal pelanggan jualan ni. Okay, apa tadi jurnal pelanggan jualan? Sama juga format dengan yang lain, cuma beza dia dekat akhir bulan tu kita tulis akaun pelanggan jualan. Kat ujung ni kita buat kurungan debit DT, singkatan dia lah. So jumlah dia nanti kita bawa ke akaun pelanggan jualan. Okay, yang atas ni tulis JPJ1 sebab jurnal pelanggan jualan. JPJ1. Bukan JPJ macam JPJ jaga jalan raya tu. Tapi ni JPJ jurnal pelanggan jualan. Okey. Yang 4 ni kita sambung yang kelima. Jurnal penilaian. Okay, yang ni muka surat sebelah dia. Muka surat 106. Ni muka surat 106. Okay, sama juga. Tapi ni cikgu buat panjang kan. Kamu janganlah buat panjang macam ni sampai lagi 2 muka surat kamu sambung. Tak ada lah, kamu kecilkan je lah bagi muat satu muka surat tu. Ataupun kamu melintang dalam buku. Sebab jurnal perancangan ni panjang juga. Kita dapat duit tu secara tunai. Kita tulislah belah tunai. So yang nombor 6 ni bank. Kita debit juga. Okay, kalau kita dapat duit tu secara cek, kita dapat bukan secara tunai. So kita tulis dalam bank.
So ada beza lah tunai dengan bank ni. Jangan kamu tulis dua-dua pula. So kalau kita dapat secara tunai, kita tulis tunai. Kita dapat secara cek, kita tulis dalam bank. Okay, discount diberi. Contoh dalam urus niaga tu, peniaga tu akan bagi diskaun. So dia bagi diskaun, kita kena catat diskaun tu. Contoh kawan tu bagi, kita terima duit 100, lepas tu kita dapat diskaun daripada pembekal 50. So kita kena tulis kat sini 50. Kita kena tulis lah diskaun diberi kepada kita tu 50. And then yang tiga ni adalah analisis penerimaan. Analisis penerimaan ni, yang pertama adalah akaun belum terima. Yang kedua adalah jualan, yang ketiga adalah lain. Okey, kan kita dah isi kat sini kan. Lepas tu kat ujung ni kita kena tulis balik nilai yang kita tulis tu. Contohlah kita butir dia jualan, kita terima duit sebab jualan. So nilai yang kita terima tu kita kena letak ujung kat sini. Lepas tu kalau ada butir yang lain-lain, tidak melibatkan akaun boleh terima, tidak melibatkan jualan, kita tu letak kat akaun lain-lain ni. So sebab nanti kita nak kena jumlahkan kat bawah tu. Ni untuk kita rekod je. Okey, yang terakhir adalah jurnal pembayaran tunai. Okey, jurnal pembayaran tunai ni sama juga format. Nak tanya kat mana yang tak faham, ataupun kalau kamu malu nak tanya, kamu datang jumpa cikgu, jumpa kat meja guru, kamu boleh tanya. Kadang-kadang cikgu tahu kamu malu kau dalam kelas kan. So datang jumpa personal pun tak apa, cikgu tolong kamu. Tadi cikgu cakap nak bagi hadiah kepada siapa boleh jawab kan. Okey, cikgu nak tanya soalan. Format lah, format. Tutup sikit. Kita nak ambil mana, jurnal apa? Okey, kolom nombor 2 adalah butir. Okey, yang seterusnya nombor 3. Nombor 3 apa dia? Tak ada nombor 3, nombor 3 kat sebelah ni kan. Nombor 4, folio. Nombor 5, nombor dokumen. Okey, pandai. Nombor 6, jumlah wang yang kita ambil, yang kita tengok pada dokumen tu, daripada urus niaga yang berlaku tu. So nombor 7, okey, siapa jawab? Nombor 7 adalah tarikh akhir untuk kita bawa ke jumlah yang kita nak bawa ke akaun belian, sebab ini jurnal belian kan. And then nombor 8, silakan apa? Jumlah akhir sekali untuk bulan tersebut. Okey, pandai semua orang. Siapa yang boleh jawab tadi, nanti jumpa cikgu, cikgu nak bagi hadiah. Okey, itu saja pada hari ini. Nanti kelas seterusnya. Okey tak, sebelum tu cikgu nak kamu balik rumah ni, tengok balik semua ni. Tengok balik apa yang kita belajar pada hari ini. Format. Tadi kita belajar apa? Fungsi. Okey. Semua kena ingat fungsi tu. Semua fungsi yang berlaku kepada setiap jurnal-jurnal khas, iaitu jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan. Lagi 2. Okey, pandai. Semua pandai. Okey, itu saja. Yang tu kerja rumah kamu lah. Kamu kena analisis balik semua. Kamu kena buat nota. Kamu kena tengok dalam buku teks nanti akan ada contoh soalan. Kelas seterusnya, cikgu nak tunjuk contoh semua dokumen yang ada dalam urus niaga. Kita masuk kat mana? Kita nak masuk jurnal belian ke, jurnal jualan ke, jurnal pulangan belian ke. So nanti waktu cikgu ajar, sekarang ni cikgu nak kamu ingat dulu format-format dia buat macam mana. Sebab kat dalam dokumen tu nanti, kat atas dokumen tu dia akan tunjuk, dia akan bagi tahu invoice salinan ke asal. So kalau salinan kita masuk mana? Kalau invoice salinan kita masuk jurnal jualan. Kalau invoice asal kita masuk jurnal belian. Lepas tu nanti kalau dekat dokumen nota kredit, dia ada juga salinan dan asal. So beza dia, nota kredit salinan kita masuk kepada jurnal pulangan jualan. Nota kredit asal kita masuk kepada jurnal belian. Kan tadi asal-asal kita masuk belian. Kalau salinan kita masuk jualan. Cuba nak bezakan jurnal pulangan belian ke jurnal pulang. Jurnal pulangan belian ke ataupun jurnal jualan. So kita kena tahu beza dia. So yang tu sahaja pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat faham apa yang kita belajar, fungsi dengan format, sebelum kita masuk perkara yang seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.